Hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Khairul Aizat bin Kamarudin. Saya merupakan pelajar tahun akhir Diploma Kejuruteraan Mekatronik di Politeknik Sultan Azlan Shah. Nombor matrik saya 15DEMF 1027. Tujuan video ini dibuat adalah untuk saya kongsikan pengalaman saya sepanjang saya menjalani latihan industri di UWC Berhad Pulau Pinang pada 13 Julai 2020 sehingga 27 November 2020. Sepanjang saya menjalani latihan industri ini, saya ditempatkan di bawah QA Department. UWC Berhad dikenali dengan tiga sektor building utama iaitu UWC Holding, UWC Industrial dan UWC Automation. UWC Berhad ditubuhkan pada 1990-an dan terletak di Bandar Kasia Batu Kawang, Pulau Pinang. Waktu bekerja yang ditetapkan kepada saya adalah 8 pagi sehingga 5.15 petang pada hari Isnin sehingga Khamis, 8 pagi sehingga 6 petang pada hari Jumaat dan 8.15 pagi sehingga 1 petang pada hari Sabtu. UWC bermaksud U for Unity, W for Willpower dan C for Commitment. Mission UWC Berhad is the preferred integrated OEM partner providing complete solution with leading edge technology. Vision UWC Berhad is first, provide complete solution for high at strategic partner. Second is delight the customer. Third is develop supply partnership. Four is the workplace of choice. Aktiviti organisasi UWC Berhad terdiri daripada segi CNC machining dan CNC turning, sheet metal fabrication, surface treatment, silk screen, welding, testing and assembly. Di sini merupakan carta organisasi UWC Berhad diketuai oleh CEO, kemudian COO dan beberapa jawatan-jawatan lain di bawahnya seperti advisor, kemudian IT, engineering, finance, logistik, marketing dan lain-lain lagi. Ringkasan ataupun tugasan semasa saya menjalani latihan industri pada bulan pertama iaitu pada bulan Julai, saya ditempatkan di bawah UWC Holding iaitu di office. Di sini saya belajar penggunaan Microsoft Office iaitu saya perlu listkan produk ataupun materi yang dikeluarkan oleh UWC Berhad. Kemudian list-list ini akan ditransfer di dalam Words, kemudian di print out di atas stiker dan dilekatkan di atas setiap produk dan untuk dihantar kepada new customer. Pada bulan Ogos, saya ditransferkan di UWC Automation. Di sini saya ditempatkan di FA Lab di mana di FA Lab ni terdapatnya dua jenis mesin iaitu CMM machine dan juga Smart Score machine. Di sini saya dapat belajar cara penggunaan mesin-mesin tersebut untuk buat dimension inspection. Setiap inspection yang dibuat perlulah dicatatkan di dalam check sheet. Kemudian setiap inspection ini perlulah diampuskan ataupun diclosekan di dalam sistem yang telah disediakan oleh UWC Berhad sendiri. Pada bulan September, saya masih ditempatkan di UWC Automation tetapi dengan menggunakan equipment kecil seperti caliper, micrometer, high gauge, pinggir dan juga thread gauge. Di sini saya cek jenis-jenis produk yang small term iaitu yang hanya menggunakan caliper ataupun jenis-jenis equipment yang kecil-kecil sahaja. Di sini juga sama juga proses iaitu tulis check sheet, ampus dekat sistem. Pada bulan Oktober saya ditransfer ke UWC Industrial. Di sini saya belajar cara-cara memeriksa item ataupun produk iaitu yang dipanggil sebagai finishing visual inspection. Selepas saya membuat visual inspection, saya perlu juga menulis check sheet kemudian close di dalam sistem yang sama digunakan di UWC Automation. Pada bulan terakhir iaitu bulan November, saya masih ditempatkan di UWC Automation tetapi saya buat dimension inspection pula pada bulan terakhir ini.
dengan membuat dimension barang-barang dihantar daripada vendor kepada UWC Berhad buat dimension inspection untuk runkan ke production. Lepas membuat dimension, sama juga proses perlu menulis check sheet dan juga ampus di dalam sistem. Okey, kita teruskan dengan slide laporan teknikal, iaitu di mana saya diberikan dua tugas besar, itu dimension inspection dan juga visual inspection. Untuk dimension inspection ni, saya menggunakan CMM machine dan juga smart scope machine dalam kategori equipment besar. Equipment kecil saya menggunakan caliper, high gauge, micrometer, pin gauge dan juga thread gauge. Setelah kita buat dimension inspection ini, kita perlulah menulis di dalam check sheet yang disediakan untuk tujuan report setiap hari. Setelah kita buat check sheet tersebut, perlulah minta tanda tangan daripada supervisor dan di-scan check sheet tersebut di office automation. Selepas sahaja kita scan, kita perlulah menulis stiker untuk dilekatkan pada item yang kita check sebentar tadi. Terdapat 3 jenis stiker yang digunakan, iaitu stiker kuning QA accept, stiker hijau QA accept dan stiker merah reject. Selalunya penggunaan stiker kuning banyak digunakan untuk jenis-jenis item yang pergi next process dan next process. Stiker hijau digunakan apabila next processnya adalah pergi ke packing, dan reject stiker digunakan untuk material yang dimension atau dimension out. Okey, kemudian kita pergi ke visual inspection. Di sini saya menggunakan 100% pencahayaan penuh untuk membuat visual inspection ini, di mana setiap inspection perlu ada jenis-jenis ataupun limitation setiap problem-problem yang ada, seperti sketches, dented, chemical mark, chemical flow. Ada had limitednya untuk kita pass dan rejectnya. Sama juga proses juga, selepas kita buat visual inspection, perlu menulis check sheet. Kemudian check sheet ini perlu dikumpul sehingga sebelum pulang kerja perlu dihantar ke UWC Industrial. Sama juga di sini penggunaan 3 jenis stiker. Kemudian kita pergi ke kesimpulan, di mana di sini semasa saya menjalani latihan industri ini, saya dapat mendisiplinkan diri saya daripada segi attitude dan juga dari segi menepati masa untuk datang ke kerja dan juga attendance. Selain pada itu, saya dapat merasai suasana pekerjaan sebenar. Kemudian saya dapat mengaplikasikan kemahiran berkomunikasi antara pekerja. Dan yang terakhir adalah bekerja secara kumpulan adalah sangat-sangat penting ketika kita menjalani latihan industri ataupun dalam alam pekerjaan sebenar. Komen dan cadangan saya untuk pihak pelajar, politeknik dan juga kementerian adalah, pelajar perlulah berusaha bersungguh-sungguh ketika menjalani latihan industri, kerana itu adalah satu pembelajaran ketika kita menjalani latihan industri ini. Selain pada itu adalah perlulah menunjukkan disiplin yang tinggi semasa menjalani latihan industri, sebab di mana kita belajar, di situ juga kita belajar di tempat industri. Sama juga konsepnya, perlulah ada disiplin yang tinggi dari segi menepati masa, menepati peraturan, dan disiplin yang tinggi itu adalah sangat-sangat penting. Dan yang terakhir adalah semasa menjalani latihan industri, pembelajaran tu sangat-sangat penting. Perlulah menumpukan perhatian supaya tidak berlaku masalah semasa menjalani latihan industri. Kemudian kita pergi kepada komen dan cadangan saya kepada pihak firma, iaitu tidak menyalahgunakan staff praktikal. Selain pada itu, perlulah memberikan tunjuk ajar dan memberikan maklumat yang berguna kepada pelajar agar pelajar tidak membuat kesalahan semasa menjalani latihan industri. Yang terakhir adalah memberikan job scope ataupun tugas ataupun aktiviti kepada pelajar intern ini berdasarkan apa yang pelajar tersebut belajar di institusi. Seperti contohnya, dia ambil pembelajaran dari segi engineering, perlulah bagi latihan industri yang selaras dengan apa yang dia belajar supaya tidak lari skop pembelajaran dan skop
latihan industri. Kemudian kita pergi kepada slide bibliografi, di mana saya menggunakan rujukan iaitu Jurnal Refleksi Latihan Industri Politeknik Sultan Azlan Shah. Selain itu, saya menggunakan slide presentation oleh UWC Berhad orientation kepada pekerja-pekerja baru. Dan yang terakhir adalah website UWC Berhad. Saja daripada saya akhiri presentation saya dengan sekian. Terima kasih.